Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah, Maklimah start balik daripada awal dah. Okay. Sekejap, sorry. Sirah tahun 4 kita guna buku kementerian dulu. Maklimah nak habiskan silibus untuk kementerian. Yang pertama minggu lepas, Maklimah recap balik sikit. Janji setia penduduk Yathrib. Kita dah belajarlah tentang perjanjian Aqabah pertama. Ini Aqabah pertama dan ni perjanjian Aqabah yang kedua. Boleh rujuk buku teks buku kementerian lah, sekolah kementerian. Ni yang paling penting lah sebenarnya sebabnya ni adalah iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi ni dengan apa yang berlaku masa tu, apa yang penduduk Yathrib buat, macam mana diorang mengembangkan dakwah mereka sendiri dekat masa kat Madinah lah yang ni kan. Jadinya ini adalah 4 ciri yang kita boleh ambil contoh. First, mencari kebenaran. Yang kedua, ketaatan dan kesetiaan. Ketiga, jauhi akhlak yang keji. Dan yang keempat, membina perpaduan dan kasih sayang. Ni kita kena tirulah, teladani daripada penduduk Yathrib ni. Sebab tu kita belajar balik sirah Nabi semua ni untuk kita ambil tahu semula dan cubalah dekat sekolah, dekat rumah, dengan kawan-kawan, dengan saudara mara semua, jiran. Okay, tajuk kedua ni adalah tajuk hari ni lah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad. Bijaksana ni kalau dalam bahasa Arabnya kita panggil sebagai fatonah. Mungkin antum memang dah sedia maklum lah kan. Dan satu ciri Nabi adalah fatonah lah, bijaksana. Tak ada Nabi yang tak bijaksana. Memang Allah bagi sifat Nabi ni bijaksana. Dengan bijaksana ni lah dia dapat membawa kesan yang sangat, dengan benda-benda apa yang bijaksana mereka ni, mereka dapat memberi kesan yang sangat besar lah kepada, yang hebat kepada masyarakat mereka lah. Dengan keputusan-keputusan yang bijaksana lah. So tak ada lah, Nabi ni tak ada yang jenis lemah dari segi akal dia. Okay. So ni kita dah baca tadi kebijaksanaan Nabi Muhammad ni. Macam mana ni contohlah, dia tengok kat TV ada 2 murid ni, dia juara matematik antarabangsa. Dia bertanding antara negara-negara dan mereka menang. Kat sini menunjukkan mereka ni fatonah. Mereka dapat mengharumkan nama negara, menjadi kebanggaan negara lah kayak masa ni kan. So mereka ni lah sebagai fatonah. Mereka maksudnya mereka bijaksana lah kan, sebab juara matematik kan. Jadi kalau mereka pun dah bijaksana macam ni kan, Nabi apatah lagi. Okay, ni adalah pengertian fatonah tu apa? Fatonah tu bijaksana, berakal, budi dan pandai. Bijaksana, berakal, budi dan pandai. Bijaksana ni bijaksana lah kan. Berakal budi ni mungkin dia apa tu? Antum kurang tahu kan. Tapi kalau berakal budi ni, kalau Maklimah boleh sebut, dia adalah macam mempunyai fikiran yang sehat. Macam mana bila dia nak buat sesuatu, dia mesti tahu kenapa dia buat, dan bila dia nak buat sesuatu tu, kalau dia tak tahu sesuatu benda tu, dia akan cari ilmu untuk nak capai benda tu. Dia akan cari ilmu, dia akan berusaha. Itu berakal budi lah. Memang sangat penting lah untuk kita pun menjadi bijaksana, berakal budi dan pandai ni. Tak semestinya pandai kat sini, tak semestinya contohnya pandai dapat A semua. Memang itu salah satu benda yang kita semua nak kan. Kita dapat A dalam peperiksaan. Tapi dalam masa yang sama, dia bijaksana ni dalam kehidupan dia. Macam mana cara pertuturan dia dengan guru, pertuturan dia dengan mak ayah, pertuturan dengan adik-beradik. Semua tu menunjukkan kebijaksanaan seseorang itulah. Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Untuk nak tarik orang ke arah Islam pun kena bijaksana. Okay. Seterusnya ada 5 keunggulan sifat fatonah Nabi ni. Tadi Maklimah dah sempatlah terangkan 2 ni. Maklimah ulang balik secara ringkas. Yang pertama ni, kita nampak
sifat Fatimah Nabi ni masa peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad tu. Macam mana bila ada 4 ketua kabilah ni, ketua kaum tu berebut nak letak batu Hajarul Aswad ni, sebab batu ni macam mulia lah, mereka kita anggap mulia lah nak batu ni kan. Jadinya siapa boleh letak batu tu dekat bangunan tu, dekat Kaabah tu, paling mulia lah. So semua berebut nak letak, dan akhir sekali mereka lantik Nabi untuk pilih lah macam mana nak selesai keadaan mereka ni. Dan Nabi bersiap Fatonah, Nabi memberi, maksudnya Nabi macam mana? Nabi mendamaikan perselisihan mereka ni dengan masing-masing angkat juga batu ni dengan guna serban kain ni, dan Nabi letak kat Kaabah tu. Maksudnya mereka semua boleh je angkat sama-sama lah gitu. Okay, yang kedua adalah strategi Nabi Muhammad ni masa berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sekejap, Mak zoom sikit. Okay. Strategi ni, Nabi daripada Mekah ke Madinah ni jauh lah. Nabi masa hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar bersama Uraikid. Dengan bantuan Abdullah bin Uraikid. Seorang yang bukan Islam. Kalau nampak warna biru ni adalah lain bagi orang yang biasa berhijrah dari Mekah ke Madinah, dia akan guna jalan ni lah. Tapi Nabi, sebab dia memang tak nak masyarakat Mekah kejar dia masa tu kan. Kalau dapat kejar, Nabi dah tak sempat lah nak sampai Madinah kan. Jadi Nabi menggunakan jalan yang lain. Menunjukkan betapa Nabi ni bijaksana. Dia tak guna benda yang jalan yang biasa lah. Kalau jalan biasa nanti senang orang tahu kan. Sebab okay. Yang ketiga mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj ataupun Ansar. Lepas dah sampai Madinah tu, Nabi terus saudarakan mana-mana kaum Aus. Sebab apa Nabi saudarakan? Sebab penduduk Madinah masa tu memang berseteru, memang semua ada pergaduhan lah. Jadi bila Islam sampai, bila Nabi sampai tu, Nabi buat perjanjian lah. Nabi saudarakan mana-mana kaum Aus, Nabi akan pilih lah Aus ni dengan Khazraj ni. Jadi adik-beradik gitulah dalam Islam lah macam gitu. So bila Nabi mempersaudarakan mereka ni, tindakan tu menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan digeruni oleh musuh. Sebab mereka ni satu negara, jadi bila mereka bersatu, musuh kat luar tu takutlah nak mengeksploitasi mereka, nak mempergunakan mereka, tak boleh lah sebab mereka dah bersatu hati. Gitulah lebih kurangnya. Dan yang keempat, bukti keunggulan Fatimah Nabi ni, Nabi membentuk Piagam Madinah. Bila Nabi sampai je Madinah tu, Nabi terus buat Piagam Madinah ni macam satu perjanjian yang besar lah, yang memang satu negara tu wajib ikut. Macam kalau sebelum ni perjanjian Aqabah tu hanya orang Islam tu lah yang berjanji setia tu lah yang ikut kan. Tapi ni Piagam Madinah ni memang satu negara follow apa yang Nabi dah tentukan lah dekat piagam ni. So apabila Nabi Muhammad sampai, Nabi mewujudkan Piagam Madinah yang mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Dalam ni adalah tata susila macam mana bermasyarakat, macam mana memang semua benda tu yang positif, yang macam membentuk satu negara yang harmoni lah masa tu. Piagam ni macam satu macam rukun negara gitu. Yang kelima ialah sekali ni semasa Nabi berniaga. Nabi kan seorang usahawan kan, Nabi seorang peniaga. Macam mana Nabi ni Fatonah dan amanah. Fatonah bijaksana, amanah ni jujur, dia tak nipu. Maaf. Dengan kebijaksanaan dan keamanahan Nabi tu, bila Nabi nego, Nabi membantu, salah satunya bila Nabi bantu perniagaan Siti Sayyidina Khadijah, bagaimana perniagaan mereka tu membawa keuntungan yang sangat banyak lah berbanding kalau orang lain berniaga. Nabi tak menipu lah dalam masa berniaga tu. So ada lima keunggulan sifat Nabi lah. Fatonah Nabi ni ada
masa 5 kejadian ini. Ni contoh saja, ada banyak lagi sebenarnya yang kita boleh cari. Okay. Bila kita dah tahu, okay, Nabi ni sangat fatonah. Okay, jadi daripada peristiwa-peristiwa tu, contoh yang pertama, peristiwa pertama tadi, pasal Hajarul Aswad tu, okay, apa rumusan yang boleh kita buat? Kita kena berusaha mendamaikan persengketaan. Ni yang boleh kita buat law ni lah. So, bila mana kita tengok ada balo ke, ataupun contohnya adik kita nak ajak macam nak berebut-rebut permainan tu macam kecil sangat nak berebut buku ke apa, kita cubalah dengan cara yang lebih berhikmah lah saat kita besar dah satu. So tapi sebab kita pun memang nak ikut Nabi kan, kita niat satu benda tu kita buat tu sebab nak ikut Nabi, insyaAllah lagi besar pahala dia. Okay, teladan yang kedua, masa bila mana Nabi nak berhijrah tu kan, daripada Mekah ke Madinah, apa yang boleh kita buat? Rumusan dia, merancang sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan dan tugasan. Ini sangat penting. Untuk jadi orang yang berjaya, dia kena rancang dulu hidup dia dengan teliti. Contoh, Mak Limah suka tengok Adil, bila setiap kali masuk kelas, bukan masa Mak Limah sahaja, tapi masa guru lain pun, dia memakai baju sekolah. Dia maksudnya Adil bersedia untuk masuk kelas kan. Jadi hak lain, contohlah kalau kata tak pakai baju sekolah pun tak ada masalah. Cumanya dalam keadaan kemas, rapi, buku dah ada, apa tu, pensel semua dah asah dah. Kalau lagi sekolah pula memang semua dah settle dah. Pagi-pagi tu dah settle semua dah nak pergi tu. Tu contoh lah. Ataupun kita dah ada jadual belajar kita kat rumah, kita bukan setakat main je kat rumah. Tak. Macam mana cara kita belajar? Contoh kalau kita ada contoh mama ayah kerja pagi tu kan. So kita sebagai orang ada rumah ni, apa yang kita boleh buat untuk bantu mama ayah ke. So semua tu perlu perancangan yang teliti lah. Next, yang ketiga, masa Nabi mempersaudarakan dua kaum ni kan, Hak sama Palah ni, Nabi saudarakan mereka supaya mereka ni tak bertelingkah lah, tak palah dah. Jadi rumusan yang boleh kita buat, utamakan perpaduan dan kesepakatan. Memang sangat penting lah kita satu padu, sebab bila kita satu padu, musuh-musuh luar akan lagi tak boleh lah nak ganggu kita. Macam itu. Yang keempat, bila Nabi buat piagam Madinah tu kan, buat peraturan-peraturan, kalau dalam negara ni ke negara-negara kan, jadinya rumusan yang boleh kita buat, merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya. Okay, kat rumah mesti antum dah ada kan peraturan-peraturan yang mama ayah dah tetapkan. Kalau kat sekolah ada. So setiap peraturan tu, setiap syarat-syarat tu, kita cubalah untuk mematuhinya. Sebab kita nak jadi orang yang berdisiplin kan. Sangat perlulah patuh kepada peraturan. Dan yang kelima, bila mana Nabi ni bijaksana masa Nabi mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap urusan. Itu adalah rahsia kejayaan Nabi lah. Sebab masa tu Nabi memang sangat untung perniagaan Nabi. Dan rumusan dia adalah berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Nak berjaya ni tak senang lah. Macam contoh hantu tadi lah. Nak belajar pun tergendala sekejap kan. Jadi kena usaha gigih. Jangan jadikan satu benda tu alasan saja. Tak boleh jadikan benda tu alasan. Jadi kita kena cari usaha. Kita kena, kalau contoh tak faham apa-apa, PM Maklimah ke, ataupun tanya kawan-kawan. Maklimah percaya ada juga kan sebahagian antum yang dah ada gadget sendiri kan. So boleh gunakan tu untuk kebaikan. Okay, ni soalan sahaja. Okay, untuk buku tulis tu Maklimah nak minta antum tulis balik, tulis nota lah sahaja, boleh tak? Tulis nota keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad ni. Tapi tajuk sahaja. Okay, tak apa. Untuk kerja rumah nanti Maklimah akan tulis balik secara proper dalam grup. Okay,
Setakat ni itu sahaja untuk tajuk minggu ni. Mak Limah minta maaf banyak-banyak sebab terpaksa hentikan kelas, lain sangat slow lah. Jadinya Mak Limah berterima kasih kepada mereka yang sempat join, yang tak sempat join pun tak apa, asalkan boleh, yang tak join boleh buat kerja rumah, yang join pun boleh tulis nota lepas tu boleh snap picture kepada maklimah lah. Kalau boleh dalam minggu ni deh. Okay, paling-paling good kalau today. Macam itulah. Okay, Assalamualaikum. Itu sahaja.